Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Atika Nazirah binti Mustafa, nombor kad matrik 146683. Okey, berdasarkan subjek PGT 219 iaitu kemahiran mengajar ilmu kemanusiaan, saya telah ditugaskan untuk memilih satu bahan bantu mengajar bukan ICT dan menginterpretasikan bahan bantu mengajar bukan ICT tersebut. Okey, berikut merupakan tugasan akhir bagi kami yang mengambil subjek ini. Okey, sebelum saya menjelaskan tentang alat bantu mengajar, saya akan memberitahu subjek yang saya pilih sesuai dengan ABM yang saya ingin gunakan. Okey, saya telah pun memilih subjek biologi tingkatan 5 iaitu pada bab 2 yang bertajuk pergerakan dan sokongan. Okey, juster itu dalam topik ini terdapat satu pecahan kecil yang bertajuk sistem rangka manusia. Okey, sekarang mari kita lihat apa itu bahan bantu mengajar ataupun dikenali sebagai ABM, alat bantu mengajar. Okey, yang pertama, menurut Robert Khao Joginder Singh pada tahun 2013, beliau mentakrifkan bahawa bahan bantu mengajar adalah sebagai satu kelengkapan ataupun peralatan yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan isi pelajaran ataupun proses ataupun ketika berlangsungnya proses pengajaran. Okey, yang kedua adalah menurut Omar Din Ashari pada tahun 1999, beliau berkata bahawa bahan bantu mengajar dapat mengatasi pelbagai permasalahan yang melibatkan sesi pengajaran guru dalam usaha untuk memberi kefahaman kepada murid. Okey, yang ketiga iaitu menurut Mok Song Sang pada tahun 2009, beliau berkata bahawa motivasi merupakan kecenderungan murid yang dapat mempengaruhi tingkah laku murid. Okey, dari segi maknanya, bahan bantu mengajar ini dapat memotivasikan murid supaya mereka ni lebih minat untuk belajar. Okey, seterusnya merupakan jenis bahan bantu mengajar yang saya pilih iaitu saya telah memilih ABM bukan ICT jenis gambar ataupun dalam bentuk visual. Okey, seperti yang anda dapat lihat, ini adalah contoh bahan bantu mengajar yang saya hasilkan sendiri yang berkaitan dengan sistem rangka tulang manusia. Okey. Okey, setiap manusia mempunyai nama tersendiri. Okey, setiap tulang itu mempunyai nama-namanya tersendiri seperti sternum, radius, ulna dan banyak lagi nama-nama tulang ni. Jadi bahan bantu mengajar jenis ini dapat membantu pelajar untuk mengingati nama-nama tulang dengan betul. Okey, kita pergi kepada tujuan. Apa itu tujuan? Tujuan penggunaan ABM. Okey, kenapa ABM ni diadakan? Yang pertama adalah bertujuan untuk membantu guru menyampaikan sesuatu topik dengan mudah dan menarik. Manakala yang kedua dapat meningkatkan daya ingatan. Okey, maafkan saya, daya ingatan murid supaya murid ni menjadi lebih ingatlah, maknanya mereka akan lebih mudah mengingati. Okey, yang ketiga adalah tujuannya untuk memberi pengalaman ataupun supaya pelajar ini dapat mendalami apa yang diajar. Okey, seterusnya yang keempat adalah bertujuan untuk merangsang pelajar supaya mengaktifkan diri dalam sesi pembelajaran. Okey, menurut satu jurnal iaitu Siti Ana Hamdan pada tahun 2007, beliau berkata bahawa tujuan utama menggunakan alat bantu mengajar dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran adalah untuk menyampaikan pengajaran dengan mudah, tepat, cepat serta menarik. Okey, jadi
untuk mencapai tujuan ini, seorang guru haruslah memahami teknik ataupun cara, kaedah penggunaan alat bantu mengajar dan menggunakannya dengan cekap. Okey, manakala bahan bantu mengajar juga mempunyai prinsip. Okey, di sini saya sertakan 4 prinsip utama. Okey, yang pertama adalah sesuai. Okey, perkataan sesuai tu. Sesuai sebagai seorang guru. Okey, kita sebagai seorang guru perlu melihat kesesuaian ABM yang digunakan dengan topik yang diajar. Maknanya sesuai tak ABM yang kita guna tu dengan topik yang kita ajar. Dan kita juga perlu membuat satu bahan mengajar yang dapat menarik perhatian pelajar. Okey, hal ini supaya pelajar tidak mudah untuk bosan. Maknanya bukan satu pelajaran yang pasif. Okey, seterusnya kita juga dapat kita perlu membuat sesuatu yang mencabar kepada murid supaya mereka sentiasa memberi tumpuan ketika guru sedang mengajar. Dan prinsip yang terakhir adalah jimat dan mudah. Kita tak perlu berhabisan duit untuk membuat sesuatu ataupun menghasilkan ABM, namun kita perlu lebih bijak menggunakan bahan di sekeliling kita. Okey, tuntasnya kita sebagai seorang guru perlu lebih kreatif dalam mengatur cara untuk mengajar. Okey, yang seterusnya adalah dalam sesi pengajaran. Okey, terdapat prosedur sebelum, semasa dan juga selepas. Okey, jadi kita sebagai seorang guru sebelum melaksanakan bahan bantu mengajar ini, guru perlu memastikan ABM ni sesuai ataupun tepat dengan topik yang kita ajar. Maknanya dia matching lah, dia ada link. Okey, supaya ABM yang kita ajar ni dapat memberi rangsangan kepada pelajar. Okey, seterusnya semasa menggunakan ABM, guru perlu menerangkan tentang nama-nama tulang. Contohnya semasa menerangkan nama-nama tulang tu, guru juga boleh memberi nota tambahan kepada pelajar. Seterusnya guru boleh memanggil beberapa orang pelajar untuk melekatkan nama-nama tulang pada bahagian yang betul. Okey, manakala selepas sesi pengajaran selesai, guru perlu membuat satu penilaian adakah murid memahami apa yang diajar, serta guru juga perlu menilai sama ada ABM itu berkesan ataupun tidak kepada pelajar. Hal ini kerana keberkesanan bahan bantu mengajar mempengaruhi kefahaman murid. Okey, maknanya murid akan lebih faham jika ABM yang kita gunakan sesuai. Okey, seterusnya kesan ataupun implikasi ABM bergambar terhadap murid. Yang pertama adalah dapat mewujudkan suasana kelas yang lebih menarik, dapat menarik perhatian dan tumpuan pelajar supaya sesi pembelajaran tidak terlalu pasif. Okey. Kesan seterusnya adalah dapat meningkatkan daya ingatan pelajar serta dapat merangsang pelajar supaya aktif dari segi mental dan juga fizikal. Okey. Yang seterusnya adalah kekuatan ABM. Okey, antara kekuatan ABM yang digunakan adalah mudah dibawa ke mana-mana. Okey, mudah dibawa sebab dia ringan je, tidak perlu mengangkat berat-berat dan jimat kerana tidak memerlukan kos yang tinggi serta dapat membantu pelajar untuk mudah mengingati dan melahirkan pelajar yang kreatif. Okey, seterusnya adalah kelemahannya. Okey, antara kelemahan jenis ABM jenis bergambar ini adalah ianya mudah rosak. Okey, dan warnanya mudah luntur kalau terkena air dan tidak dilaminate. Okey, serta saiz dan tulisannya. Saiz tulisan agak kecil menyebabkan ABM tidak terlalu efektif. Okey, maknanya murid yang rabun kat belakang tu tak nampak sangat. Okey, kesimpulannya, penggunaan ABM ini dapat membantu guru dalam memudah cara sesi
pengajaran dan pembelajaran. Okey, penggunaan ABM ini sangat membantu pelajar abad ke-21 ini belajar. Okey, hal ini kerana pelajar kini lebih suka akan suasana yang aktif yang dapat merangsang saraf mental mereka untuk meminati belajar. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.